Oke, saya akan tunjukkan dalam screen ini satu kaidah penilaian karangan esai STPM pengajian AM ya. Uh, untuk panduan para pelajar pun calon pengajian AM sama ada di semester 1, semester 2 maupun semester 3. Oke. So, ini soalan yang diberi oleh pelajar dan ini dia punya hasil kerja ataupun esai yang dihasilkannya. Oke, kita akan periksa satu persatu. Soalannya ialah kerajaan sentiasa berusaha untuk mewujudkan tadbir urus yang baik. Namun terdapat pelbagai punca yang menyebabkan sistem penyampaian khidmat awam menjadi lemah. Bincangkan. Ya, menurut Anda apakah isu soalan ini? Okay. Adalah penting untuk mengetahui isu soalan supaya calon mampu mengaitkan cerita ataupun penulisannya ya supaya tidak lari tajuk. Ya. So dia punya fokus ataupun isu soalan ini ialah ya apa dia? Ya, oke. Isu besarnya ialah tadbir urus yang baik, tetapi isu yang lebih fokus ialah sistem penyampaian perkhidmatan awam. Ya, ini dia punya isu untuk soalan ini. Oke. Kemudian apakah dia punya kehendak soalan ataupun fokus jawaban, yaitu apa jawaban yang akan Anda persembahkan untuk soalan karangan ini. Oke. Apa dia? Ya, ada dua, yaitu yang paling jelas ialah ada punca, kemudian satu lagi ialah usaha yang terdapat dalam ayat yang pertama. Oke, so fokus jawaban ialah usaha untuk mewujudkan tadbir urus yang baik. Ya. Kemudian punca yang menyebabkan sistem penyampaian khidmat awam menjadi lemah. Alright. Kita akan tengok jawapan pelajar ini. Oke, dalam kertas beliau, kertas jawapan ini calon telah menuliskan idea-idea utama jawapannya di sini. Ya, kalau cikgu menggalakkan Anda untuk menulis ini di kertas ini ataupun bagi ruang di sini. Buat begini dalam kertas peperiksaan Anda. Karena itu mungkin boleh membantu pemeriksa melihat dengan jelas kamu punya idea utama jawaban. Baik. Kita tengok pendahuluannya. Ini adalah perenggan pendahuluan. Ini dia, perenggan pendahuluan. Kerajaan telah melaksanakan pelbagai langkah proaktif dalam mewujudkan tadbir urus yang baik. Alright. Namun terdapat beberapa faktor yang menyebabkan sistem penyampaian khidmat awam menjadi lemah. Oke. Pendahuluan calon ini sangat baik ya dalam untuk pengajian AM, untuk karangan pengajian AM sememangnya mahu yang ringkas tetapi betul dan jelas ya. Jadi digalakkan 2 ayat sahaja untuk pendahuluan, tidak perlu banyak-banyak. Cara pengajian AM ini mungkin ataupun bisa memangnya berbeza dengan cara penulisan karangan bagi subjek lain. Misalnya subjek bahasa Melayu. Mazhabnya berbeza. Alright, cukup bagus. So, ini 2 ayat yang bagus ya. Alright, next ialah yang itu cukup padam dulu supaya Anda tidak pening. Ini tidak perlu.
Alright. Antara langkah yang telah dilaksanakan oleh kerajaan ialah menyediakan khidmat kursus dan latihan kepada kaki tangan awam. Oke, juga ada isu untuk pernyataan idea utama ini. Dari segi format, dia telah menepati format di mana idea utamanya diletakkan di ayat yang pertama, perenggan isi. Namun, coba kita baca semula ayat ini. Antara langkah yang telah dilaksanakan oleh kerajaan ialah menyediakan khidmat kursus dan latihan kepada kaki tangan awam. Ya, walaupun kita telah disebutkan di atas ini, yaitu apa isunya, tetapi lebih baik dan lebih selamat untuk calon menuliskan isu berkenaan semasa menyatakan idea utama jawaban. Oke, jadi calon mesti amalkan yang begitu. Oke, antara langkah yang telah dilaksanakan oleh kerajaan di sini, yaitu untuk soalannya adalah untuk mewujudkan tadbir urus yang baik. Ini ya, untuk mewujudkan tadbir urus yang baik. Ini calon sepatutnya menuliskan semulanya itu ini di sini. Baru cukup jelas. Oke, cukup jelas. Buat begitu jangan melawan. Oke. Jadi apa akibatnya jika pernyataan ini tidak menyebut ataupun menyatakan isu ini? Ialah kemungkinan boleh menjejaskan marka sama ada bahasa maupun idea utama. Dia boleh salah dari segi struktur ayat dan juga salah dari segi ataupun pernyataan idea utamanya itu mungkin boleh menjadi tidak jelas ya dengan dalam ayat yang tergantung. Oke. Jadi kita lihat kemudian dia punya idea-idea huraiannya. Sistem penyampaian khidmat awam yang efektif dan efisien bermula daripada cara pengurusan yang dilakukan oleh kaki tangan awam dalam memberikan khidmat kepada pelanggan. Wow, panjang betul ayat kamu ini. Melalui kursus dan latihan untuk kaki tangan awam, ia dapat melancarkan urusan pelanggan di counter sekaligus dapat mengurangkan masa berurusan di counter. Oke, ini poin huraiannya cukup bagus ini ya di sini. Oleh itu penyediaan khidmat urus dan latihan sangat wajar bagi memberikan persiapan kepada kaki tangan awam sebelum berkhidmat dalam sektor kerajaan atau sektor swasta. Alright, bila dia sebut sektor swasta ini, dia boleh melarikan dia punya maksud soalan ini. Jadi tidak perlu lagi sebab kita bercerita pasal perkhidmatan awam ya, ataupun ini dia tadbir urus yang baik untuk perkhidmatan awam di sini. Oke, jangan lagi sebut swasta, tidak perlu melalut-lalut. Alright. Berapa markah dia boleh bagi ini? Cikgu bagi oleh contohnya cikgu adalah paling strict punya pemeriksa dan ya paling strict lah konon. Jadi ini idea utamanya ada cikgu bagi konon 1/1 daripada 2 markah. Oke, dari segi ini idea utama cikgu bagi 1. Kita lihat semulanya sistem penyampaian khidmat awam yang efektif dan efisien bermula daripada cara pengurusan yang dilakukan oleh kaki tangan awam dalam memberikan khidmat kepada pelanggan. Ini dia punya pengenalan lah pada idea utamanya ini. Kemudian dari segi ini dia bilang memberikan persiapan kepada kaki tangan awam sebelum
berkhidmat dalam perkhidmatan awam, sektor kerajaan. Oke, yang ini semasa berkhidmat pun boleh dilakukan, ya, boleh dilakukan. Oke, cikgu bagi setengah lah. Setengah. Alright, untuk poin di sini. Jadi untuk ini calon ini dapat anulah, cikgu bagi berapa semua nih? Berapa sudah? 1, 2, oke. Contohnya dia dapat 2, 1/2 daripada format 1/n ialah 4. Gitu ya. Contohlah. Perenggan yang kedua. Oke, seperti pernyataan yang pertama tadi, ide utama, calon sebaik-baiknya menuliskan isu soalan. Nah, selain itu, bagi mewujudkan tadbir urus yang baik, kerajaan juga telah mengambil langkah dalam meningkatkan tahap pemantauan dalam sistem penyampaian khidmat awam negara. Oke, dia punya ide utamanya ini ya, pemantauan. Oke, pemantauan boleh bagi 2. Oke, contohlah dapat 2 sebab di sini kalau ikut betul ada isu juga karena tidak menyebutkan isu soal. Hal ini bertujuan bagi mengawal aktiviti rasuah. Oke, bukan sahaja dalam kalangan pentadbir, dia juga dalam kalangan pekerja bawahan. Bagi cikgu, dia punya huraian ini tidak begitu ataupun tidak jelas ya. Jadi pemeriksa mungkin akan menuliskan TJ sebagai tanda bahwa huraian ini tidak jelas. Oke, tidak jelas. Dia cikgu bagi 2 lah. 2/4. Tidak jelas karena tidak dapat menguraikan dia punya ide utama yaitu pemantauan. Apa pemantauan yang dia buat? Pemantauan supaya lebih berdisiplin, mengikut disiplin dan peraturan pekeliling ataupun undang-undang yang ditetapkan. Ya. Jadi kemudian kalau ada salah laku, kaki tangan awam, boleh diambil tindakan tata tertib ya oleh kerajaan. Oke, seterusnya kerajaan juga telah melaksanakan dasar-dasar baharu dalam sistem perkhidmatan dalam sistem penyampaian khidmat awam. Apa dasarnya? Oke. Oke, katakan ini boleh diterima. Yaitu dasar-dasar baharu. Sama juga kerajaan juga telah melaksanakan dasar-dasar baharu dalam sistem perkhidmatan awam supaya bagi mewujudkan tadbir urus yang baik. Contoh, jangan lupa isu. Oke. Apa? Sini. Nyatakan isu. Oke. Oke, ini ada contoh yang sangat bagus. Oke. Ini contoh yang sangat bagus, tapi pastikan sama ada dasar ini betul-betul ada ataupun tidak. Dasar transformasi dalam perkhidmatan awam. Ataupun maksud calon ini ialah dasar transformasi kerajaan yang dilaksanakan semasa pemerintahan Perdana Menteri Najib, yang bertujuan memodernkan sistem
Oke, ini dia punya ide memodernkan. Pengenalan tersebut memewujudkan negara budaya yang berdaya saing dalam. Oke, boleh diterima. Boleh, contohnya boleh ke dia. Contohnya dia dapat 4/4 lah. Dan seterusnya. Oke. Namun terdapat punca yang menyebabkan sistem penyampaian khidmat awam menjadi lemah, antaranya mempunyai prosedur kerja yang kompleks. Ayat ini mungkin boleh diperhatikan. Oke. Ayat ini mungkin boleh diperbaiki lagi. Contohnya, sungguh pun pelbagai usaha dilakukan oleh kerajaan bagi bla 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 bla. Namun dapat begitulah. Oke, dan pastikan ide utamanya adalah berada dalam ayat yang pertama. Ya, ide utamanya. Mempunyai prosedur kerja yang kompleks. Apa maksud dia kompleks? Dia kompleks ini. Oke, maksudnya adalah karena birokrasi. Oke, di counter karena berjauhan. Melalui pelbagai peringkat. Oke. Oke, ini masalah puncanya ialah punya kompleksnya. Lebih baik calon ini meletakkan di sini sebagai ya bolehlah diterima juga birokrasi ataupun prosedur kerja yang kompleks, yaitu birokrasi. Oke, boleh diterima. Oke, hal ini mampu mendorong aktiviti rasuah berlaku dalam kalangan kakitan awam. Kenapa hal ini boleh mendorong rasuah? Kenapa? Jadi tidak cukup huraiannya ini. Jadi boleh dibagi 3. Akhir sekali punca yang mendorong sistem penyampaian khidmat awam menjadi lemah ialah tahap penggunaan teknologi maklumat komunikasi yang rendah dalam perkhidmatan awam. Ini cukup bagus. Tahap penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi. Cukup bagus. Daya punya ide utama. Ada ayam, kejap. Hal ini punca daripada kurangnya pengetahuan teknologi. Ini kena kasih details. Dalam kalangan penjawat awam menyebabkan kemudahan ICT tidak digunakan semaksimalnya. Dia ada uraian yang betul tapi agak lemah. Boleh cikgu bagi 1. So 3/4. Kesimpulannya, kerajaan wajar meningkatkan usaha dalam mewujudkan berbagai cara yang dapat alright, ini lebih baik ayat yang ini diletakkan sebagai yang pertama di sini. Dan ini yang kedua, yaitu macam cadangan. Ini second ayat lah.
Nah, ini yang pertama. Dan cukup bagus karena ada 2 sahaja ayat untuk penutup. Itu sudah cukup bagus untuk pengajian ya. Alright, itu sahaja untuk kali ini. Oke, pemarkahan akan dilakukan seperti ini. Isi utama, bukan kejap. Idea utama telah diperoleh oleh calon ini ialah, kita tengok 2. Oke, ini tadi dibagi 2 lah. 2, 4. Ini berapa? Oke, 2, 6, 8. Ini 9. Contohnya 9. Oke. Jadi dia dapat, calon ini dapat 9/20. Karena idea utama adalah bukan 20 per 10 ya. 10. Kemudian huraian ini per 10 juga, sebab huraian itu 2, untuk satu perenggan adalah 2. Jadi kita tengok ke sini 3/4, jadi dia dapat 1. Oke, 2, 4. Oke, ini tiada, huraian tidak jelas. Dan jadi setengah, 4,5. Oke, mana dia dapat 4,5 lah. Oke, bahasa ada, bolehlah bagi secara keseluruhan ini selepas tolak ayat itu ejaan. Ini pun salah di counter sepertinya berjauhan. Yang ini ya. Yang ini. Oke, bolehlah bagi sajalah dia 3. Kemudian dari segi format, oke. Format ada pendahuluan, ada penutup yang baik, boleh dapat 1. Oke, jadi semua ini bahasa ialah 3/4, ini 1/1. Oke. Jadi dia dapat semuanya ini berapa? 9, 13, 16, 17. 17/25. Melepasi juga lah dia punya standar untuk karangannya. Kalau dua-dua dapat 17 atau 18, itu sudah lebih daripada setengah markah untuk karangan. Oke, itu sahaja contoh ringkas bagaimana pemeriksaan terhadap suatu karangan untuk pengajian am ya. Jadi cara kaidah pemeriksaan yang details dan paling lengkap itu boleh diharap ada pemeriksa sebenar yang akan berkongsi kepada kita. Oleh itu kita berjumpa lagi dalam video yang akan datang. Terima kasih kerana bersama. Selamat maju jaya.